kerajaan ini Anwar ni memang nampak lama dah. Dia masa UMNO lagi. Tapi dia jadi Perdana Menteri dia baru 1 tahun dah. Aman Paul tanya Anwar, Perdana Menteri, bagaimana ahli parlimen you sendiri daripada parti PKR kritik Anwar isu DNA. Apa Anwar cakap? You tengok ini makna demokrasi. Bila saya bersuara tu bukan menentang parti, sayang pada pimpinan. Dan yang kita nak ialah makna perkhidmatan parlimen itu parlimen yang kendalikan. Itu reform yang nak buat. Memang kita tidak dapat lakukan dengan cepat, tapi ada timelines dia, ada garis masa dia. Dah mudah ke belum? Sejauh mana? Jadi soal nak paparkan yang tak datang, parlimen bukan murid sekolah. Tapi ahli parlimen ni dia mengaku dia kata dia bukan murid sekolah, tetapi dalam persidangan dia berkelakuan seperti murid sekolah. Macam mana kau lihat? Itu maknanya dia buat, dia tanggunglah. Rakyat menilai. Kan, rakyat menilai bahawa bahasa yang digunakan, maknanya apa tu, tidak tanduk dia terhadap pihak lawan, kan, Jadi itu bermakna tidak menggambarkan satu budaya demokrasi yang matang. Kan, saya dah pergi parlimen, British Parliament di Westminster. Kita tengok dia berhujah. Kita boleh buka TV Singapore, kan, Kita tengok tak usah jauh lah, apa, Dewan Negara kita. Kalau dia bercakap tak ada kata. Okey. Tapi ini menunjukkan bahawa apa dia, ahli-ahli parlimen perlu menyedari bahawa yang lawan itu, parti lawan itu bukan musuh kita. Dia parti saingan kita. Agenda je. Maknanya dia pun boleh jadi kerajaan, dan dia pun dah jadi kerajaan, kan? So sekarang giliran kita jadi kerajaan, kita kena hormat mereka. Kalau kita dulu duduk situ pun kita kena hormat mereka. Tapi itu di kalangan ahli daripada kerajaan sendiri. So YB melihat YB sebagai ahli parlimen, YB rasa termalu tak benda-benda ni berlaku? Malu. Saya beritahu contoh. Dalam penggalian lalu, masing-masing ada yang baru lah. Saya pun baru yang penggalian lalu, tahun 2018. Ada ahli parlimen kerajaan lah masa tu, PH 1.0. Ada Datuk Seri Najib datang, hamba Allah tu datang ke Dewan. Lepas tu bawa balik daripada mahkamah agaknya datang. Boleh diperli, YMDB datang. Saya bangun tu. Saya kata tak boleh cakap macam itu. Guna bahasa yang baik, kan, YB gunakan YB Pekan. Satu hari, bukan satu hari, 9 tahun dia jadi Perdana Menteri kita, kan, makna kena hormat dia, kan. Jadi saya cakap dalam parlimen tu, saya kata itu bukan budaya kita tu. Maknanya budaya Melayu tak ajar macam itulah, kan. Jadi mana saya nak bagi tahu, dalam parlimen kita berbagai-bagai, kan. Budaya Melayu tak ajar biadab pada orang. Jadi apa tu, saya tu kan ada yang terasa lah, kan. Wah, pasal gudang ni je dia. Tu kan. Itu sikap saya lah, kan. Dan saya jokong Anwar ni bukan sekarang ni. Sejak dia bujang lagi, sejak dia ABIM lagi. Walaupun saya bukan sama-sama dia dalam ABIM ke apa, kan. Tapi maknanya
50 tahun yang lalu, tujuh perasaan menyokong Palestin berharap. Anwar berharap, saya pun berharap. So bila umpamanya kat parlimen hari ni dia sebut tentang perkara itu, bukan sandiwara, itu memang itulah dia, semangat dia. Saya daripada Parti Rakyat, jadi Parti Rakyat Malaysia, memperjuangkan apa perubahan dan keadilan. Dijemput untuk sama-sama bergabung dengan parti pimpinan Anwar, Parti Keadilan membentuk Parti Keadilan Rakyat. Dan kita percaya bahawa parti ini kalau akan menjadi parti yang ada sokongan bukan Melayu, sokongan Melayu, Islam dan sebagainya, akan menjadi kuat. Jadi bila saya bersuara tu bukan menentang parti, bukan menentang sebaliknya sayang pada parti, sayang pada pimpinan. Dan kena faham ya, terutama bila Anwar dah jadi Perdana Menteri, ahli-ahli parti ada yang jadi menteri. Bila dia dah jadi menteri, dia terikat pada satu doktrin collective responsibility. Takkanlah dia jadi menteri, dia kritik Perdana Menteri, dia tak boleh lah kan. Jadi bila orang dia dah jadi menteri, dia terpaksa dalam mesyuarat kabinet tu, dia boleh lah bahas apa-apa, tapi gambaran dia luar dia mesti bersatu. Yang boleh bersuara dia yang orang yang tak ada pegang apa-apa jawatan lah. Atau pasal itu bagi backbencher. Ada backbencher nyokong kerajaan, dia memilih untuk diam. Tapi saya kalau soal DNA ni takkan saya boleh duduk diam. Saya seorang lawyer, masih praktis. Saya bukan saja saya criminal lawyer. Lawan, bukan setakat lawan kat mahkamah magistrate dah, lawan sampai federal court. Dah kena tangkap, kena apa, hukum gantung apa kan lawan. Dan apa mana DNA itu, tubuh badan yang dipetikai itu YB Bagan Datuk, itu kawan baik saya dah. Bagan Datuk tu sama di universiti, di junior saya setahun. So bila saya buat kritik itu, bukan saja kritik pada Perdana Menteri, tapi bermakna kritik pada kawan sendiri tu. Kan Tapi adakah kerana kawan saya mesti diam? Dan cara saya bercakap tidak guna bahasa yang kasar, kurang ajar. Malah saya nak tulis pun, saya tulis dalam bentuk puisi pun ya. Lembut, bersantun tapi tajam makna dia. Adakah orang tak marah? Marah. Tuan punya badan marah. Dia tak panggil saya, dia panggil saya Bung Hassan. Bung. Tulisan Bung keras sangat. Bila Anwar pergi ke New York, ke persidangan Bangsa Bersatu, dia diinterview oleh CNN. Seorang wartawan dan perempuan, Christy Amanpour, temu bual Anwar, interview. Salah satu soalannya, Amanpour tanya Anwar, Perdana Menteri, bagaimana ahli parlimen you sendiri daripada parti PKR kritik Anwar isu DNA? Dan Anwar jawab, betul. Apa Anwar cakap? You tengok, ini makna demokrasi. Parti Keadilan Rakyat, PKR, parti yang demokrasi. Anggota parti dia, ahli parlimen dia boleh kritik dia cara terbuka. Itu bermakna amalan demokrasi wujud dalam parti yang dia pimpin.
Saya mempunyai pandangan, iaitu kita parti keadilan. Apa makna keadilan? Kita mesti adil. Mereka yang dibesut, yang dikanga 74 tau, bukan 14 tau, 74 ahli parlimen bersatu, ahli parlimen PAS dan yang lain. Mereka dipilih oleh rakyat. Setengah tu menang puluh-puluh ribu majoriti dia. Rakyat yang pilih dia. Waktu rakyat pilih dia, rakyat anggap itulah calonnya. Kenapa kita nafikan hak rakyat mendapatkan peruntukan? Jadi bermakna belanjawan negara dia ada peruntukan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Perdana Menteri berkenaan dengan peruntukan pada ahli-ahli parlimen. Bukan datang daripada PKR atau daripada DAP atau daripada GPS. Duit itu duit peruntukan bajet je. Kalau tak cukup, tambahlah. Bagi kepada semua. Sebab yang dapatnya rakyat. Komponen sebagai ada sekian tu untuk pengurusan belanja pengurusan pejabat parlimen. Sikit je. Tapi yang banyak 3 juta itu untuk rakyat, untuk sekolah, NGO, masjid, macam-macam. Betul kan? Rakyat kan. Dan dapatlah kontraktor kecil-kecil ni. Kelas F ke apa, buat betulkan jalan, betulkan jambatan, parit ke apa. Boleh bagi wanita suri rumah. Kita masukkan dia dalam skim Pakeso. Budak-budak Grab yang apa ni, kita masukkan dia skim Pakeso. Daripada duit apa? Duit, bukan duit ahli parlimen, itu daripada kerajaan. Pulangkan pada rakyat. So, bagi saya support. Saya tak setuju apa ni dinafikan tu. Dan saya cakap sejak daripada zaman Mahathir lagi. Bala bukan setakat itu tau. Bukan peruntukan dia bukan perlu menagih, perlukan MOU, itu saya tak percaya itu. Malah saya percaya mesti ada digubal undang-undang dana untuk kawasan parlimen. Sebutlah apa nama akta tu. Dana untuk kawasan parlimen. Iaitu setiap kerajaan mesti bagi peruntukan untuk rakyat kawasan itu. Sebab saya dia bukanlah apa ni suara propaganda kerajaan. Dah bukan orang budak-budak kata macai ke apa kan. Wala ke tidak. Tapi saya ingin bercakap dari segi fakta. Fakta iaitu harga barang. Okey, sebut tadi harga barang. Memang betul. Harga barang yang tak dikawal naik. Tak dapat apa tu naik betul je. Ada sebut belo ke apa-apalah ya. Tapi harga barang yang kawalan kerajaan tak naik kan Mana yang kerajaan boleh tolong, kerajaan tolonglah ya. Misalnya okey. Beras saja. Beras subsidi RM2.60 sekilo tu, RM26 satu kampit sebut tu. Tak naik. Tapi timbul masalah lain pula. Betul dah kurang pula. Ada orang apa ni peniaga-peniaga yang lain buat mi hun pun beli itu apa kan tapi mana kerajaan kawal tu. Bagi satu itu satu Yang kedua, taklah ekonomi kita merundum. Ekonomi kita merundum. Tapi angka
menunjukkan dari segi pertumbuhan tu meningkat 4% ke apa kan meningkat. Tapi bagi rakyat kan mereka nampak susah dapat kerja, gaji tak naik ke apa kan inflasi. Saya soal pada Menteri Rafizi di Parlimen. Saya kata statistik kata inflasi rendah, tapi kenapa harga barang yang bukan kawalan naik? Kan dia jawab lah. Dia jawab secara betul dia lah. Jarang soalan pasal gudang dapat naik. Dia gurau je lah. Memang tu apa dia sebab harga barang tu kerajaan tak dapat nak kawal, yang bukan kawalan lah. Tapi kalau macam ayam sekarang dah diapungkan, tapi itu masih dipantau. Telur masih dikawal, subsidi minyak masih dikawal. You bayangkan kalau kerajaan you beli RON 95 diapungkan, lagi marah orang pada kerajaan. Jadi dan kerajaan subsidi minyak ni bukan baru ni, sejak dari dulu kan. Jadi boleh bertahan. Okey, soalan saya begini, ekonomi kita ni bukan semuanya kerajaan yang bayar gaji, majikan juga kan? Tapi nasib baiklah ada gaji minimum dan sebagainya. Kalau ekonomi buruk ni, boleh senang aja kita tengok, gaji cikgu tak boleh dibayar oleh kerajaan, adakah? Gaji nurse kerajaan tak mampu bayar, belum berlaku lagi. Pergilah kat hospital kerajaan ramai sekarang, mereka dapat tak ubat? Dapat. Mana kehidupan was okay. Ya, nah? JB, I mean that gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang sebenarnya sebelum ini mungkin bermusuhan tapi kini dah bersama. Tapi itu benda-benda yang dah lalu dan kita dah membentuk kerajaan. Tetapi melihat dalam situasi politik hari ini, adakah ini akan dikekalkan di dalam U16? Parti Keadilan satu-satunya parti multiracial, Melayu, Cina, India, Kadazan apa, satu ujian bagi Malaysia. Parti multiracial yang boleh jadi kerajaan lah sekarang ni. Dan sebelum ni semua parti yang kalau BN tu UMNO dominan kan, ni multiracial juga tapi UMNO dominan kan di sini ada kelebihan Perdana Menteri sekarang kan, doa panjang umur dia, iaitu dia mempunyai keupayaan untuk jadi gam tu, macam glue untuk PKR berapa banyak, tak sampai 40 kursi lah. Tapi dia boleh tarik Sabah, Sarawak yang dulu melompat mengkhianat Sheraton, ada juga sekarang ada dalam ini. Kelebihan dia sebagai politician. Dan kena mesti ingat tu, Anwar ni dia dulu UMNO, dia tahu luar dalam UMNO macam mana pemikiran UMNO. Dan dalam keadaan ni saya tak tahu apa yang dia fikirkan, tapi saya fikir dia mesti dapat sokongan Melayu yang kuat. Macam piramid lah, tapak mesti besar, barulah teguh, beribu tahun tak goncang. Dia terbalik tu. Kalau piramid terbalik, tombang lah. Jadi penduduk Malaysia ini majoriti Melayu Islam. Kerajaan kalau PH saja memang tombang lah, sebab sokongan Melayu tipis, tak sampai 30%. Jadi inilah kebijaksanaan orang politik ni. Dia selalu sebut politics art of possible. Benda yang tak mungkin pun akhirnya dia boleh jadikan
satu realiti. Jadi UMNO ni kalau dengan pimpinan Melayu yang baik, yang menyadari realiti bahawa saingan dia dari Perikatan Nasional pun besar juga. Jadi suka tak suka bergabung dengan parti PH ini, ya. Dengan sendirinya PH akan mendapat dukungan Melayu yang kuat. Dia pergi kat Johor, pas tak laku kat Johor. Bukan tak laku lah, sombong sangat cakap macam tu, kan? Bersatuan yang menang 2 kerusi daripada 26 di Johor. Pagur 1, Mersing 1. 24 yang lain semua PH dengan UMNO BN. Jadi maknanya apa tu? Ini perlu difikirkan. Jadi kerjasama kerajaan perpaduan ini maknanya satu peringkat percubaan untuk membina satu bukan saja kerajaan tapi gabungan yang super coalition